Bahan satu. Baik, kita mulakan kuliah pada malam ni, insyaAllah dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam. Sya'ilahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama-sama dengan kebenaran serta bersama-sama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbil mar'a yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukruha ya'uda fi kufri kama yukra ayuzahu ila nar. Maksudnya, tiga perkara, barang siapa dalam dirinya terdapat tiga perkara maka dia mendapat kemanisan iman, iaitu yang pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dia cintai, lebih akan kasihnya akan selain daripada keduanya. Yang kedua, tiadalah dia mencintai seorang itu melainkan cintanya akan Allah. Dan yang ketiga, bahawa dia benci akan kembali ke kufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka. Nawaitu ta'alluma wa ta'li wa tazakura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang mati silakan Al-Fadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, datang kuasa masjid, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, para asatizah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab pembahasan Jawharatul Tauhid di muka surat 296. Betul lah? Baris apa? Mengenai. Baik, kita lihat muka surat 296, mi'ataini wa sittah wa tis'un,
Mi'atain ini 296. Tajuknya masih lagi dalam perbincangan besyair itulah, melihat Allah Ta'ala. Ruqyatullah, harus melihat Allah Ta'ala itu jaiz menurut akal. Ruqyatullah jaiz menurut akal. Besyair yang ke-55 dan 56. Jadi malam ini kita dah berada di muka surat 296. Apa kata musannaf? Qala musannif Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Mengenai terjadinya ruqyah, maka para wali diperselisihkan oleh ulama untuk para wali. Mengenai terjadinya ruqyah untuk para wali Allah, untuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperselisihkan oleh para ulama. Dan di dalam pendapat Asy'ari, Imam Asy'ari ada dua kaul. Yang paling kuat tiada terjadi. Yang paling kuat mana tiada terjadi ruqyah lah untuk para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka yang hak adalah bahawa ruqyah itu tidak pernah terjadi di dunia ini kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa annahu wal haq annaha lam yusbit fid dunya illa lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula pendapat yang hak, dia kata pendapat yang hak, fal haqqu annaha lam tusbit fid dunya illa lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hak adalah bahawa ruqyah itu tidak pernah terjadi di dunia ini kecuali hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'aha ghairahu fid dunya yaqazah fa huwa dhallun bi itibaqin masyahih. Okey, dan barang siapa yang mendakwa keterjadiannya ruqyah, keterjadiannya itu ruqyah lah, kan? Bagi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dalam keadaan yaqazah. Yaqazah kan terjaga. Kan bersiasa kan pernah dengar perkataan yaqazah tu. Terjaga, maka dia adalah sesat. Bahwa dhallun bitibaqin masyahih, dengan kesepakatan daripada para syekh masyahih. Bahkan sebahagian mereka ada yang mengkafirkan, hatta zahaba ba'duhum ila takfirihi, sehingga ada sebahagian mereka tu mendakwa kafirlah. Orang yang mendakwa bahawa ada yang selain daripada Nabi ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu. Ni ada sebahagian pendapat menyatakan kafir, tapi sebahagian pendapat menyatakan tak ada kafir pun. Dia kata hanya dhalun ni lah, dia kata sesat saja. Macam tu. Baik, kemudian berkata Al-Allamah Al-Kaunawi. Kaunawi ni siapa? Nama sebenar Muhammad bin Ishaq bin Sadruddin Al-Kaunawi min kibari talamis Syekh Muhyiddin bin Ibn Arabi. Nama sebenarnya Muhammad bin Ishaq bin Sadruddin Al-Kaunawi. Macam tu, Kaunawi. Ni min kibar, mana sebahagian daripada ulama besar lah. Mana anak murid kepada Syekh Muhammad Muhyiddin bin Ibn Arabi. Yang ada lam tu lah. Yang ada dua tu, satu tanpa lam Al-Arabi, satu Al-Arabi. Wa kana Syafi'i al-mazhab. Dan ni dia termasuk di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Disebut dalam nota kaki di bawah lah kita Arab ni. Dia kata wa kana Syafi'i al-mazhab. Min musannafatihi ar-risalah al-mursyadiyah fi ahkami sifat ilahiyah. Kata setengah daripada kitab-kitabnya ni sekarang ialah seperti risalah al-mursyadiyah pada menyatakan segala hukum-hukum sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan juga dia karang kitab Tafsir Al-Fatihah.
Kemudian dia karang kitab Syarah Al-Hadis Arba'iniyah. Nama Syarah Al-Hadis Al-Bara'iniyah. Mana ada 40 lah. Dan dia wafat pada tahun 600 sitah mi'ah wa salasah wa sam'un, mana 673 Hijrah. Itulah nama sebenar kepada Al-Kaunawi, Muhammad bin Isa' bin Nasruddin Al-Kaunawi. Dia apa kata? Dia kata cakap apa? Kata Alama Al-Kaunawi, jika sah daripada salah seorang pengibarat perihal terjadinya yang demikian, maka haruslah mentakwilnya, haruslah ditakwilkan. Semana kalau terjadilah ruqyah pada yang selain daripada Nabi ini, ada yang mendakwa selain daripada Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala fi yaqazah, dalam jaga, kita kena takwilkan kepada mana lain. Kata kena takwilkan kepada mana yang lain. Bukan betul-betul lah, dia kata ruqyah, bukan betul-betul lah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang sebenarnya melihat Allah Taala itu adalah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang demikian adalah kerana ghalabatul ahwal. Ini termasuk dalam ghalabatul ahwal, dia kata. Perkara dalam bab ini dia termasuk dalam ghalabatul ahwal. Taj'alul ghaib kasyahid. Yang mana masuk ghalabatul ahwal ni dikuasainya diri oleh suasana zikir. Suasana zikir dan juga amalannya. Jadi mungkin dia ambil masuk tarikat ke dia amalkan zikir-zikir tertentu kan, dia macam dia zuk lah, dia show kan, dia fana lah macam tu kan, dia fana lah ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir itu jadi seolah macam dia dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, macam tu. Yang mana dapat menjadikan yang gaib seperti hadir. Dia jadikan seolah benda yang gaib ini macam benda hadir. Kan Allah Ta'ala kan gaib. Jadi bila disebabkan oleh amal-amal zikir dia buat tadi, seolah macam dia nampak Allah Ta'ala depan mata dia. Dia jadikan macam benda gaib ni samalah seperti benda hadir. Hadir ni benda yang nampak depan mata lah. Macam tu. Sehingga jika sudah banyak kesibukan rahsia dengan sesuatu, menjadilah dia seolah-olah hadir di hadapan seseorang. Kerana disebabkan oleh zikir tadi, kadang seorang itu ataupun seseorang itu macam syok lah. Dan seorang syok pada seseorang yang lain. Macam orang gila bayang lah istilah katakan. Orang jatuh cinta, gila bayang dan sebagainya. Macam mana kalau dia ke tengah dia gila bayang tu? Kan? Dia akan terbayang-bayang lah sesiapa wanita yang dicintai ke, jejaka yang dikasihi kan, seolah macam berada di depan dia. Betul tak? Tapi tak ada pun. Dia rasa je macam ada. Rasa macam ada. Bila peluk, tak ada pun. Dia peluk angin je. Peluk benda tak ada. Itulah ibaratnya, dia kata. Sehingga jika sudah banyak kesibukan rahsia dengan sesuatu, menjadilah dia seolah hadir di hadapan seseorang. Sebagaimana dimaklumi dengan wijdan, mana perasaan hati bagi tiap-tiap orang lah. Setiap hari seorang orang tu ada rasa zok dia tadi, zok, gila bayang, jatuh cinta dan sebagainya, sehingga dia rasakan orang tu macam wujud di depan kita, tapi tak ada pun. Hanya terbayang macam tu je. Okey. Kemudian wala haza yuhmalu ma waqa'a fi kalamin Ibnul Faid. Kan? Apa yang dibicarakan ini adalah para meruqyah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terjaga, mana yaqazah. Adapun meruqyah Allah Taala dalam mimpi, maka telah ditakwilkan oleh Qadi Iyad bahwasanya tidak ada pertentangan dalam hal keterjadian dan kesahihannya, kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dengan sekalian Nabi kan.
Jadi macam mana Allah Ta'ala, macam mana Nabi itu tak boleh diserupakan dalam mimpi, begitu juga Allah Ta'ala pun tak boleh diserupakan dengan sesuatu pun. Jadi mana kalau seorang itu dia lihat Allah Ta'ala, betul-betul lihat Allah Ta'ala, memang rezeki dia lah. Begitu juga kalau seorang itu berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, kan, kerana syaitan tak boleh menyerupakan Nabi. Begitu juga Allah Ta'ala, syaitan tak boleh menyerupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So mana kalau dia melihat Allah Ta'ala dalam mimpi, memang kira rezeki dia lah, melihat dalam mimpi itu. Masalahnya ialah nak bermimpi jumpa Nabi pun susah. Apalagi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi benda tu tak mustahil lah. Nanti kita lihat di belakang lah berkenaan dengan Imam Ahmad tuan-tuan. Gitu. Baik, kemudian adapun meruqyah Allah Ta'ala dalam mimpi, maka telah dinukil daripada qadiyat. Daripada qadiyat. Wa amma ruqyatuhu ta'ala manaman fanukila an qadiyat annahu la naza'a fi uqu'iha wa sihhatiha. Fa inna syaitan la yatamassalu bihi ta'ala. Kerana syaitan itu tak boleh menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ka'anbiya'ihi alaihi salatu wassalam. Samalah seperti para nabi dah. Para nabi dan para rasul. Jadi syaitan tak boleh menyerupakan. Semana siapa yang dapat jumpa Allah Ta'ala dalam mimpi, ya betul lah, dia dapat berjumpa Allah Ta'ala dalam mimpi. Cuma kita tak boleh lah bila dah terjaga tu, Allah Ta'ala ni begini-begini, tak boleh kita lah nak huraikan dah. Macam tu. Baik. Dan sebagai ulama berkata, sesungguhnya syaitan itu menyerupakan diri dengan Allah, bukan dengan Nabi. Dia kata. Ada pula pendapat menyatakan bahawa fa inna syaitan yatamassalu bihi dunan nabi. Ada sebagai ulama dia kata syaitan tu boleh menyerupakan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dia kata sebagai ulama lah, dunan nabi, tetapi tak boleh menyerupakan dirinya dengan Nabi, tuan-tuan. Gitu. Baik, kemudian siapakah dia Qadi Iyad? Qadi Iyad namanya Iyad bin Musa bin Iyad As-Sabti Al-Yahsabi As-Sabti Abu Fadil Al-Alim Al-Maghrib wa Imam Hadis fi asrihi. Nama sebenarnya Iyad bin Musa ataupun Iyad Al-Maliki, kan. Dia ni seorang yang alim lah, imam ahli hadis fi asrihi, pada masa dia, pada zaman dia lah. Dia seorang imam hadis dan dia ada gelarannya Abu Fadli Alim Al-Maghrib. Abu Fadli Alim Al-Maghrib, orang yang alim di barat. Wa Imam ahli hadis, dan dia imam ahli hadis fi asrihi, pada zaman dia. Kemudian dia diwafatkan pada tahun 544. Kemudian sebahagian daripada kitabnya min musannifatihi, sebahagian daripada kitab yang dikarang oleh Qadi Iyad Al-Maliki ini, namanya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Hujan. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Pernah dengar kan? Itu berkenaan dengan sejarah hidup. Ataupun khususiah kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Dan dia ni mazhab Imam Malik. Dia Ahlus Sunnah juga, tapi dia dalam mazhab untuk fiqh dia adalah mazhab Imam Malik, tuan-tuan. Baik, kemudian kita tengok balik. Jadi perbezaannya, kerana Nabi adalah seorang manusia, maka lazimlah dari penyerupaan dengannya adanya sesuatu kesamaran. Lainnya hanya dengan Allah Ta'ala, maka perkaranya sudah pun dimaklumi. Dia kata bihilafil maula, dengan sebalik Allah Ta'ala, maka perkara ini sudah pun dimaklumi. Okey. Jadi apa alasannya? Dia kata, apa alasannya? Syaitan tu tak boleh menyerupakan dengan Nabi, tapi dia boleh menyerupakan dengan Allah Ta'ala. Perbezaannya, dia kata perbezaannya kerana
Nabi seorang manusia. Dia kata Nabi seorang manusia, maka lazimlah dari penyerupaan dengannya. Dia kata lazim akan berlakunya penyerupaan. Penyerupaan dengannya adanya kesamaran. Jadi kalau syaitan tu akan menyerupakan dirinya dengan Nabi, maka akan berlakunya kesamaran. Lain halnya Allah Ta'ala, maka perkaranya sudah pun dimaklumi. Kemudian sebagai ulama menyatakan bahawa dan syaitan itu tidak menyerupakan dirinya dengan para malaikat. Waqadha ba'duhum la yatamassalu bil malaikati wala bisyamsi wala bil qamar wala bin nujum al mudhi'ah wala bis sahabi allazi fihi al gham. Kata sebagai ulama, dia kata syaitan tidak boleh menyerupakan dirinya dengan para malaikat, dan juga tidak boleh menyerupakan dirinya bisyamsi dengan matahari, dan juga tidak boleh menyerupakan dirinya bil qamar dengan bulan, wala bin nujum, dan tidak boleh menyerupakan dirinya dengan bintang-bintang al mudhi'ah, bintang-bintang yang bercahaya, kan, bercahaya mudhi'ah, wala bis sahabi allazi fihi gham, dan juga tidak boleh menyerupakan dirinya dengan awan yang adanya terdapat mendung, kata. Mendung lah. Ini kata sebahagian daripada ulama. Baik, ini yang saya cakap tadi berkenaan Imam Ahmad tadi. Dan dikayatkan bahawa Imam Ahmad telah meruqyah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Dalam mimpinya, wa hukiya anal Imam Ahmad ra'al Maula azza wa jalla fil manam 99 marratan. Dikayatkan bahawa Imam Ahmad telah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya sebanyak 99 kali. Masya-Allah. 99 kali. Kemudian dan dia berkata, demi keagungan Allah wa izzatahu in ra'aituhu tamamul mi'ah la'annahu. Dia kata kalau aku mimpi lagi kali yang ke-100, dia kata aku nak tanya Allah. Dia kata kalau aku berjaya mimpi sekali lagi, dapat bertemu Allah Ta'ala dalam mimpi, dia kata aku akan tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak tanya? Maka dia kata kalau dia mimpi, dia kata maka Imam Ahmad pun meruqyahnya, mana dapat melihat Allah Ta'ala dalam mimpi lagi. Fara'ahu faqala sayyidi wa maulai, maka dia katalah wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, dia kata ma akraba ma yataqarrabu bihi mutaqarribuna ilaika. Dia kata wahai Tuhanku, ya Maulana, ya Sayyidi, apakah sesuatu yang paling mendekatkan orang-orang yang mutaqarribun denganmu? Dia kata ma akraba ma yataqarrabu bihi mutaqarribuna ilaika, apa satu benda yang boleh menghampirkan orang tu dekat dengan engkau, ya Allah. Kan? Orang macam mana? Dia kata orang macam mana yang dekat kedudukannya denganmu, ya Allah. Dia kata ma akraba ma yataqarrabu bihi mutaqarribu ilaika. Apa kata Allah Ta'ala? Qala tilawatu kalami. Dia kata tilawatu kalami, makna orang yang suka baca Quran. Kata orang yang suka baca Quran. Kalami kan kalam Allah Ta'ala lah. Orang yang suka baca Quran. Dia kata ini Quran. Lalu Imam Ahmad pun berkata qala bi fahmin au bi ghairi fahmin. Adakah orang baca tu dengan faham ke tak dengan faham? Dia baca tu hanya baca macam tu je ataupun dia tak faham? Macam mana? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Ahmad, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Dia kata sama ada dia faham ke dia tak faham, tak kisah. Janji dia baca. Janji dia baca. Jadi orang itulah besok akan dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala tu kan. Itu sebabnya kita kena lazimkanlah. Rajin-rajinlah baca-baca Quran, semak-semak kan ayat Quran dan sebagainya. Tapi kalau kita faham, lagi baiklah. Kan dengan tadabbur dia. Baca dan juga tadabbur, memikirkan makna dia.
bukan hanya sekadar baca. Tapi kalau disebut dalam riwayat ini, dia kata sama ada kau faham ke tak faham, tak apa, baca je lah. Macam tu. Baik. Dan zat yang diruqyah, dan zat yang diruqyah, jika dia dengan wajah atau perupa yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala, maka dia adalah Allah Ta'ala. So maknanya kalau seorang itu dia dapat melihat Allah Ta'ala dalam mimpi, dalam bentuk ataupun rupa yang dikenaki oleh Allah Ta'ala terhadap diri dia, maka itulah Allah. Dia kata. Maka itulah Allah Ta'ala. Kalau seorang itu dapat melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Dan zat yang ruqyah itu jika dengan wajah atau rupa yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala, maka dia adalah Allah Ta'ala. Dia kata. Wal mar'i in kana biwajhin la yastahilu alaihi ta'ala fahuwa huwa ta'ala. Fahuwa huwa Allah Ta'ala. Jadi mana siapa yang dapat rezeki melihat Allah Ta'ala dalam mimpi dengan rupa yang tidak mustahil dengan Allah Ta'ala, biwajhin la yastahilu alaihi ta'ala, dengan rupa yang tak mustahil muka rupa tu boleh bagi Allah Ta'ala, fahuwa huwa ta'ala, dia kata, maka dialah Allah Ta'ala lah. Kalau seandainya kita dapat melihat, diizinkan begitu. Dan jika tidak bahawa dia dengan rupa seorang lelaki seumpamanya, maka bukan dia Allah Ta'ala. Dia kata, kalau Allah Ta'ala tu merupakan dia, wa illa bi an kana bi suratin rajulin masalan, falaisa huwa Allah, bal khalqun min khalqihi ta'ala. Jadi kalau seandainya yang dia lihat dalam mimpi itu adalah rupa lelaki, rupa seorang lelaki, maka dia bukan Allah. Dia kata. Tapi dia termasuk dalam salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Macam tu. Wa illa bi an kana bi suratin rajulin masalan, falaisa huwa ta'ala, bal khalqun, tetapi dia merupakan satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang dia nampak tu rupa lelaki lah, rupa makhluk, maknanya dia bukan Allah. Itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dah? Habis macam tu. Baik, seterusnya kita lihat pada bab yang ketiga, bab nabawiyat, masalah kenabian. Kita lihat dah masuk dalam masalah kenabian, masalah uluhiyat dah habis, ketuhanan dah habis. So kita masuk dalam bab kenabian. Baik, apa kata musannif dalam syairnya? Wa minhu irsalun jami'il rusli fala wujuba bal bi mahdhil fadli, lakin biza imanuna qad wajaba pada hawa qaumin bihim qad laiba. Gitu. Wa minhu irsalun jami'ir rusli fala wujuba bal bi mahdhil fadli, lakin biza imanuna qad wajaba pada hawa qaumin bihim qad laiba. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan di antara yang jaiznya harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengutus sekalian rasul. Wa minhu irsalun jami'ir rusul. Setengah daripada benda yang harus Allah Ta'ala itu mengutus akan para rasul. Fala wujuba, tetapi pengutusan tadi tak wajib. Pengutusannya tak wajib dari Allah. Fala wujub bal bi mahdil fadli, tetapi Allah Ta'ala utuskan rasul ni hanya semata-mata keutamaan, semata-mata kelebihan ataupun keutamaan, bi mahdil fadli. Lakin biza imanuna qad wajaba fada hawa qaumin bihim qad laiba. Akan tetapi dengan hal ini wajiblah kita beriman. Bila diutuskan para rasul, so bagi kita pula sebagai umat Nabi,
kan, hamba kepada Allah Ta'ala ni wajib pula kita beriman dengan para rasul. Kerana termasuk dalam salah satu daripada rukun iman. Rukun iman kan 6 perkara. Lakin biza imanuna qad wajaba fata hawa qaumin bihim qad laibang. Akan tetapi dalam hal ini wajib kita beriman. Maka tinggalkanlah hawa nafsu satu kaum yang benar-benar telah beriman dengan mereka. Tinggalkanlah hawa nafsu satu kaum yang benar-benar telah beriman kepada mereka. Baik. Apakah maksud dengan meninggalkan hawa nafsu itu? Nanti kita lihat kemudian lah. Jadi mengutus sekian rasul dari Adam hingga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya jaiz ataupun harus daripada sudut akal pada hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala harus melantik pada Nabi dan juga para Rasul. Dan hal ini berbeza dengan golongan yang mewajibkannya dan ada pula golongan yang memustahilkan dia. Ada pula menyatakan, oh Nabi ni wajib Allah Ta'ala utus. Bukan harus. Ada pula kata tak wajib. Mustahil. Dia kata, mustahil Allah Ta'ala melantik pada Nabi dan para Rasul. Sedangkan dia dah ada sifat kamalat, kesempurnaan. Dah ada sifat kesempurnaan, apa nak lantik pada Nabi dan Rasul lagi? Jadi mereka kata mustahil Allah Ta'ala melantik pada Nabi dan para Rasul. Yang pertama, yang ini golongan yang mewajibkannya. Iaitulah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah dan golongan Falasafah. Falamalib sim fa ta marbutah. Falsafah. Bukan falasifah tu. Bukan falasifah. Ini terjemahan Indon je kan. Sebab dia punya, kalau dalam kitab Arabnya falamalib sin fa ta marbutah. Kan? Falsafah. Ulang falsafah lah yang lebih banyak berfalsafah itu. Maka sesungguhnya telah sepakat keduanya ini adalah wajib. Dan golongan falsafah menambah lagi dengan ijab. Ijab mana ta'lil. Mana bersebab. Dia kata bersebab. Oh, Allah Ta'ala melantik pada Nabi dan para Rasul ni. Pertama dia kata wajib Allah Ta'ala lantik pada Nabi Rasul. Yang kedua bersebab. Mesti ada sebab Allah Ta'ala lantik pada Nabi dan Rasul. Dia kata. Sedangkan golongan Mu'tazilah kata, kan, Allah Ta'ala wajib melantik pada Nabi dan Rasul. Berkenaan dengan ijab, ta'lil dia tak sebut. Dia tak ada penambah situlah. Baik. Kemudian dasar pendapat Mu'tazilah adalah kaedah berkenaan dengan wajibnya solah wal aslah. Solah dan waslahnya kita dah bincanglah belakang kan. Golongan Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib menjadikan solah wal aslah, baik dan yang terlebih baik. Baik dan terlebih baik, dia kata wajib. Sedangkan kita golongan Mu'tazilah ni tak wajib. Tak wajib Allah Ta'ala menjadikan solah wal aslah, baik dan yang terlebih baik. Solah. Solah bukan yang pemain bola sepak Liverpool tu. Tu solah kan. Solah sod. S-O-L-L-E-S Solah. Muhammad Solah. Muhammad Solah. Solah tu baiklah. Baik betul kan. Dan aslah lebih baik. Ini golongan Mu'tazilah lah. Maka mereka kata peraturan yang menghantar kepada baiknya keadaan jenis manusia secara umum, baik di dalam kehidupan maupun keakhiratan, tidaklah boleh sempurna kecuali dengan membangkitkan para rasul. Dan tiap-tiap apa yang seperti itu, maka dia wajib atas Allah Ta'ala. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala ni wajib, dia kata, menjadikan Nabi Rasul ni, diutuskan Rasul. Dia kata kerana dia kata wajib Allah Ta'ala membaguskan dunia. Dia kata wajib Allah Ta'ala membaguskan dunia dan wajib Allah Ta'ala membaguskan akhirat. Dia kata dunia dan akhirat tak sempurna. Nampak?
Dia kata dunia akhirat, kehidupan dunia akhirat tak sempurna kecuali dengan dibangkitkan para rasul. Maka dengan alasan itulah dia kata, wajib Allah Ta'ala membangkitkan rasul. Sedangkan kita harus Allah Ta'ala membangkitkan para rasul. Macam tu. Cuma dalam bab beriman, wajib beriman. Wajib beriman kan. Dan bantahan terhadap kaedah ini sudah dijelaskan terdahulu, dia kata. Pembahasan berkenaan solah wa aslah ni kita dah bahas dah belakang. Kalau nak lebih tahqiq lagi, kuat lagi, tengoklah belakang, buka balik, tengok, baca macam tu. Sedangkan pendapat golongan falsafah adalah kaedah ta'lil ataupun tabiat. Mereka kata lazim daripada wujud Allah Ta'ala wujudnya alam dengan ta'lil ataupun dengan tabiat. Dan lazim dari wujudnya alam ini wujudnya orang yang membaguskannya. Dia kata wujudnya, jadi lazim daripada wujudnya alam ini, maka wujudlah orang yang membaguskannya, dia kata. Kalau dalam bahasa Arabnya dia kata wa mabniun kalamun falasafah min kaedah ta'lil at-tabi'at fa yaqulu yazimu min wujudi la ta'ala wujudil alam bi ta'lil au bi tabi'i wa yazimu min wujudil alam wujudi man yaslihahu. Waqad taqaddama annahu ta'ala fa'il bi ikhtiyari la bi tariqil ijbar. Wa zakara ba'duhum asy-syiah badalan falsafah. Yang dibina di atas kalam falsafah, di atas kaedah ta'lil dan tabiat ni, dia kata lazim daripada wujud Allah Ta'ala wujudnya alam. Dia kata lazim daripada wujud Allah maka wujud alam dengan ta'lil, dengan bersebab ataupun berkerana ataupun bertabiat. Dan lazim daripada wujudnya alam wujud orang yang membaguskannya. Wa yazimu min wujudil alam wujudi man yaslihu. Lazim pada wujud alam wujud orang yang membaguskannya alam. Wa qad taqaddama annahu ta'ala fa'il. Dan sungguh terdahulu bahawa Ta'ala itu yang fa'il. Allah Ta'ala itu yang menjadikan. Bil ikhtiyari, dengan ikhtiar. La bi tariqi ijbar, bukan dengan jalan paksa. Bukan jalan paksa. Bukan Allah Ta'ala memaksa menjadikan alam. Dia tak paksa, dia tidak ada paksaan untuk menjadikan alam. Macam tu. Tapi dia buat itu dengan ikhtiyari, dalam bangsa ikhtiyari lah, macam tu. Macam tu. Dan telah terdahulu keterangan bahawa Ta'ala berbuat dengan bangsa ikhtiyari, bukan dengan jalan pemaksaan ijbar lah, macam tu. La bi tariqi ijbar. Wa zakara ba'duhum syiah. Dan telah menyebut oleh sebahagian mereka itu ialah golongan Syiah sebagai ganti daripada golongan falsafah. Sebagai ganti daripada golongan falsafah. Macam tu. Kemudian ada juga golongan lain. Sedangkan golongan yang kedua ini orang yang memustahilkannya. Golongan yang kedua pula ini orang yang memustahilkan Allah Ta'ala menjadikan melantik Rasul ni, dia kata mustahil. Mustahil Allah Ta'ala lantik Rasul. Seperti golongan Sumaniyah dan golongan Barahimah yang menyangka bahawa pengutusan Rasul-Rasul itu adalah satu kesia-siaan yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala. Kerana akal sudah tak perlu lagi dengan para Rasul, dia kata. Jadi Rasul ni, dia kata mustahil. Pelantikan Nabi Rasul ni mustahil. Sebab apa? Tak perlu pun berhajat pada Rasul, kata kan. Tak perlu nak berhajat pada Rasul lagi, dia kata. Dengar. Dia anak Isa Rasul bisa la yaliku bil hakim. Kan? Mana tak layak lah, dia kata, pada zat Allah Ta'ala. La yaliku bil hakim. Mana tidak layak kepada Allah Ta'ala yang bersifat hakim, bijaksana. Kalau Allah Ta'ala dah bersifat bijaksana, apa lagi nak berhajat pada Rasul? Kan? Kerana ciri Rasul kan bijaksana. Fatonah kan, fatonah bijak kan, fatonah amanah tabligh, amanah kan,
Jadi sifat kata bijaksana ni dah ada pada Allah Ta'ala. Sebab apa lagi nak nanti Rasul, dia kata. Itu. Ini alasan dia lah. Maka sesungguhnya sesuatu itu jika dia baik menurut akal, maka seseorang akan mengerjakannya. Meskipun Rasul tak datang dengannya. Mana kalau daripada sudut akal dah berfikir bahawa benda tu baik, sudah tentu orang akan buat. Manusia akan buatlah kalau benda tu baik. So kenapa nak ada perlu Rasul lagi? Dia kata. Baik, kemudian dan jika sesuatu itu jelek, buruk, menurut akal, maka seseorang itu tidak akan mengerjakannya meskipun para Rasul tak datang. Kalau dah segi sudut akal menyatakan benda tu buruk, benda tu jelek, benda tu khaba'is, kan, ataupun benda tu jahat, so dari segi akal orang tak akan buat. Jadi tak perlu berhajat pada Rasul nak bagi nasihat. Macam tu kan. Macam tu. Dan jika menurut akal sesuatu itu tidak bagus dan tidak jelek, maka jika dia perlu kepadanya, dia pun mengerjakannya. Dan jika tak perlu, dia pun meninggalkannya, dia kata. Mana kalau akal kata, semana kalau benda tu dua-dualah. Wa illam yakun indahu hasanan wa qabihan, dia kata. Kalau satu benda tu dia nak katakan baik pun bukan, wa illam yakun indahu hasanan wa qabihan, mana kalau satu benda tu tak tentu sama ada baik ke buruk, dia kata kan. Wa in kana qabihan indahu tarakahu. Wa in ihtaja ilahi fa'alahu. Wa illa tarakahu. Mana kalau dia berhajat kepada dia, orang akan buat. Wa illa, dan jika kalau tak berhajat, dia kata tarakahu, mereka akan tinggalkan. Orang tinggal benda tu, tak perlu buat lagi. Jadi untuk benda macam ni, dia kata wa na'udzubillah min tilkal aqaid, dia kata. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada akidah ini. Dia kata. Min tilkal aqaid, mana daripada demikian akidah ni kita minta berlindung Allah Ta'ala lah, supaya kita jangan termasuk dalam golongan itu. Boleh tuan? Kemudian perkataan musannif dengan pala wujuba, wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah perbincangan kita. InsyaAllah akan datang sambung lagi dengan izin Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa lam taqabbala wa iskan halalan mubarakatan katsira wa saniyatan ya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa aftahna al-hafizu alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.